air dua kolah yang mutanajis. Lebih khusus lagi, bukan air mutanajis secara umum. Air dua kolah yang mutanajis. Macam mana air itu boleh jadi mutlak? Macam mana? Kalau air yang kurang dua kolah yang mutanajis nak jadi mutlak, dia ada lain cara dia. Air dua kolah yang mutanajis. Sebab apa? Mutanajis telah berubah. Macam mana cara untuk kita kita kembalikan sifat tahuriyah dia? Dengan dua cara kan. Fa izzala taghayyuruhu bi nafsihi ataupun au bima'in. Bi nafsihi au bima'in. Bi nafsihi au bima'in. Yalah. Bi nafsihi au bima'. Dengan dirinya ataupun dengan air. Maksudnya dua cara lah. Sama ada perubahan tu hilang sendiri ataupun perubahan tu hilang dengan sebab kita tambah air. Faham? Dua cara untuk menjadikan air dua kolah yang mutanajis menjadi mutlak. Binafsihi au bima. Dia punya logik fiqh dia. Air dua kolah tidak akan menjadi najis selagi mana dia tidak diubah oleh najis. Apa yang berubah? Salah satu daripada tiga perkara. Dia jadi, pada ketika itu dia akan jadi najis. Sebab apa? Pada ketika apa dia jadi najis? Pada ketika dia berubah kan? Berubah tu. Pada ketika dia berubah. Jadi berubah itulah yang menajiskan dia. Faham? Berubah itulah elat kepada dia menjadi najis. Dia adalah elat dia menjadi najis. Maka makna dia, kalau perubahan itu hilang, maka tidaklah dia menjadi najis. Faham? Yang menjadikan dia najis itu berubah. Perubahan disebabkan najis. Maka kalau perubahan yang merupakan elat dia menjadi mutanajis itu sudah tidak ada, maka kembalilah dia kepada hukum asal. Nampak tak? Tetapi perubahan itu hilang macam mana? Dua cara. Dia punya sebenarnya kalau kita halusi, maksudnya perubahan tu hilang. Sama ada perubahan tu hilang sendiri ataupun perubahan tu hilang dengan sebab kita tambah air. Ada khilaf tentang yang depan ni. Baca. Fa'izala taghayyuruhu bi nafsi aw bima'in tahura. Lagi? Aw bimiskin wa za'faranin fala. Au bimiskin wa za'faranin fala. Ataupun zala taghayyuruhu bimiskin. Faham? Au bimiskin ay izala taghayyuruhu bimiskin au za'faranin fala ay fala yathur. Faham? Dia tidak akan menjadi suci, lagi menyucikan. Kalau perubahan tu hilang dengan apa? Miskun dengan za'faran. Miskun menghilangkan bau, za'faran menghilangkan warna najis, maka fala. Ada khilaf ke? Tak tulis. Tak tulis khilaf dalam matan. Kemudian wakala turabun wajisun fil azhar. Begitu juga tanah. Maksudnya begitu juga apabila hilangnya perubahan itu disebabkan tanah ataupun jis, kapur. Jis tu dia simen putih tu, jis. Kemudian habis. Jadi sekarang ni kita cuba membina minda fiqh. Tadi kita sebut kan, elat menjadi najis hilangnya perubahan. Bila berubah, dia berdasarkan hadis tu. Hadis yang menyebut kalau berubah maka dia akan jadi najis. Jadi kita akan baca syarah. Maka apabila hilang perubahan, maka kembalilah dia kepada hukum asal, iaitu dia itu suci lagi menyucikan. Ada khilaf, bukan ada khilaf. Ada tiga masalah yang dibawa. Dua masalah tak ada khilaf, dua masalah ada empat masalah. Dua masalah tak ada khilaf, dua masalah ada khilaf.
apabila perubahan tu hilang dengan miskut. Yang kedua, apabila perubahan tu hilang dengan apa? Za'faran. Macam contohnya bau busuk air tu kita tuang minyak wangi, kasturi contoh, sebagai contoh. Lalu hilanglah bau najis tersebut. Jadi hilang. Kalau ikut hilang, sepadanlah dengan kita punya kaedah tadi. Kalaulah hilang dia punya perubahan, maka kembalilah disuci. Ataupun za'faran, asal warna kuning air kencing, kita tuang za'faran jadi merah, hilanglah warna kuning. Faham? Maka betul lah, sepadanlah dengan yang disebut tadi, hilang. Kemudian ada dua masalah khilaf, iaitu macam mana kalau warna tu hilang dengan sebab tanah. Warna kuning kencing, jadi dia tuang tanah, jadi keruh tanah, hilanglah kuning air kencing. Ataupun dia tuang jis, warna putih, warna kuning air jadi putih. Yang ni ada khilaf. Maksudnya pendapat yang azhar mengatakan sama. Maksudnya hilangnya perubahan disebabkan perkara-perkara ini tidaklah mengembalikan hukum tahuriyah kepada air tersebut. Muqabil kata mengembalikan dalam masalah tanah dan juga jis. Kita tengok apakah hujah. Mereka mengatakan kalau hilang dengan sebab miskun dan juga za'faran tidak mengembalikan tahuriyah. Sebenarnya kita punya syarat nak kembalikan tu hilang. Faham tak? Hilang bukan tenggelam. Ulama mengatakan bila dia tuang minyak wangi, bau tu telah maghlub. Bau tu ada, tapi oleh kerana bau minyak wangi tu kuat sangat, hilanglah bau najis. Bukan hilang, tenggelam. Jadi kat sini sebenarnya bau najis tu masih ada, cuma dia maghlub. Kita tak nak. Yang kita nak ialah hilang. Dalam situasi ni tak hilang. Faham? Dia hanya tertutup. Contohnya ketiak busuk kan, dia bubuh minyak wangi. Jadi oleh kerana kuat sangat bau minyak wangi, maka tenggelamlah bau ketiak. Sebenarnya ada lagi tu, tapi tenggelam. Dia bukan hilang. Faham? Kalau hilang pakai tawas, hilang. Dia memang hilang. Faham? Tapi kalau pakai minyak wangi yang kuat, dia bukan hilang. Macam contohnya kan, satu orang bercakap, ada suara yang lebih kuat sampai tak dengar suara orang tu. Orang tu tak ada suara ke? Masa dia menuturkan tu, suara dia ada kan? Tapi kenapa kita tak dengar? Bukan suara dia hilang, suara dia tenggelam. Faham? Untuk mengembalikan syaratnya hilang, bukan tenggelam. Dia ada lagi, dia wujud lagi. Faham? Hilangnya bau, hilangnya warna menandakan najis tu dah tak ada. Itu sebab tu hilang perubahan itu menjadi dasar kepada mengembalikan tahuriyah. Sebab bila hilang perubahan tersebut menandakan najis itu sudah tidak ada. Faham? Warna itu adalah penanda bagi kewujudan najis. Faham? Kemudian samalah juga tanah dengan jis, sama juga. Najis itu tidak hilang, tapi telah ditenggelami, maghlub disebabkan kekeruhan tanah. Dia ada sebenarnya, tapi maghlub dengan sebab kekeruhan tanah, maghlub dengan sebab warna jis, maka hukumnya sama. Okey, khalas, kita baca dalil. Dia kitab yang mengumpulkan dalil dan ta'lil ni ialah Muhadzab. Di Malaysia dah tak ada dah orang baca Muhadzab. Di Tarim ada lagi amalan sebagai tempat menghidupkan pembacaan Muhadzab. Ambil barakah pengarang, iaitu Imam Ustaz Syirazi. Faham? Sebab kitab tu kitab yang mubarak. Dia punya kelebihan kitab tu, dalam matan tu dia ada bagi dalil bagi setiap masalah dan ta'lil. Ini saya dah sebut kan, bila kita belajar Minhaj tahun 6, kita kena naik ke satu lagi anak tangga dalam fiqh, iaitu mengetahui dalil bagi satu masalah. Benda tu memang kena hafal. Faham? Dalam Minhaj ada 70,000 masalah. Faham? Ulama mengatakan dalam Minhaj ni ada 70,000 masalah yang mantuk, tak campur mafhum lagi. Mantuk tu maksudnya yang diperolehi daripada zahir ibarat. Mafhum, biasanya mafhum ni lagi banyak daripada mantuk.
Jadi, kalau siapa yang faham masail dalam ini, dia hafal 70,000 masail. Okey. Baca syarah. Dan kitab apa ni, Kanzur Raghib ini pun dia menghimpunkan ta'lil dan juga tadlil. Tadlil dan juga ta'lil. Kita hanya baca awal-awal ni je sebagai pengenalan bagaimana gayanya kitab ni, kitab Kanzur Raghib. Baca. ولا تنجسوا قلة الماء بملاقة نجس. Bimulaqati najisin. Hadis إذا بلغ الماء Tengok hadis. Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmilil. صححه ابن حبان وغيره. في رواية لأبي Hadis ni hadis riwayat Ibn Hibban. Dan beliau telah mengatakan hadis itu sahih. Penting bila berhujah, kalau bawa hadis, kita kena buktikan hadis yang kita bawa tu boleh jadikan dalil. Sebab Musannif dia akan ihtimam menyatakan kedudukan hadis tu. Misalnya dia kata sahahu Ibn Hibban. Tapi kalau hadis tu riwayat Bukhari Muslim, orang tak sebut rawahul Bukhari wa sahahahu. Kalau ada orang sebut itu, dia tak kerti lah. Faham? Bila rawahul Bukhari, otomatik sahih lah. Tak perlu nak sebut wa sahahahu. Faham? Tapi Ibn Hibban, hadis dia ada yang tidak sahih, ada yang sahih, maka memberi tambih tu mesti untuk bezakan hadis ni macam mana. Kemudian وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح فإنه لا ينجس. Ada riwayat lain, idza balagha al-ma'u qullataini fa innahu la yanjusu. Biasakan dengan hadis sebab kamu pun dah masuk kelas hadis tahun ni, Ustaz. Kemudian وهو المراد بكونه لم يحمل الخبر. Dia kata riwayat lain tu menafsirkan apa maksud hadis lam yahmilil khabathah. Sebab makna dia agak tak jelas. Air tu tak menanggung najis. Ada setengah ulama dia nak rad mazhab Syafi'i. Dia kata maksud apabila air itu mencapai 2 kolah, dia tidak dapat menanggung najis. Dia tidak dapat menanggung najis. Maksudnya bila najis kena, dia tak mampu nak tanggung sehingga dia menjadi najis. Faham? Tapi sebenarnya kalau fikir macam pelik lah. Bila air tu 2 kolah, dia tak mampu nak menanggung najis. Faham? Maksudnya apa kalau tak mampu? Dia jadi najis lah. Dia kata hadis tu maksudnya menjadi najis. Kita kata tak, kita ada satu lagi riwayat lain yang menafsirkan makna lam yahmilil khabathah. Tengok tarik istidlal ini yang belum kita jumpa sebelum ni, iaitu bawa hadis. Bila hadis hukum, pastikan hadis itu paling kurang hasan li ghairihi. Faham? Kemudian ada makna yang mungkin kesamaran dalam hadis, maka kita bawa riwayat lain untuk menafsirkan makna riwayat tersebut. Idza balagal ma' qullatayn min khabasa, ditafsirkan dengan riwayat lain yang bunyinya fa innahu la yanjus. Lam yahmil khabatha, itu maksudnya fa innahu la yanjus. Ayyadfa'un najisa wala yaqbalahu. Baluhu. Anta baca wala yaqbalahu. Fikir dulu. Kenapa saya baca mansub? Faham? Kenapa saya baca mansub? Mansub ni dia ada alamat dia. Betul tak? Nak baca jazam ke nak baca mansub? Tanya dulu kenapa baca. Kalau tak, asal fa'il tu adalah marfu'. Faham? Ada nawasib ke sebelum tu? Ada? Tak ada, macam marfu'. Fa innahu wala yaqbaluhu. Fa in ghayyaruhu ay al-ma'. Nampak tak? Itu dia punya dalil mazhab Syafi'i tentang perkara ini. Tetapi mazhab Syafi'i ada menyebutkan bahawasanya sehingga air itu berubah. Kalau air 2 kolah itu berubah, dia akan jadi najis juga.
Fa in ghayyarahu ini أي الماء القلتين ونجس لحديث ابن ماجه وغيره الماء la yunajjisuhu syai'un. الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. Tengok ni. Ini pun kita akan praktikan usulul fiqh. Hadis yang mula-mula tadi tu, hadis tu dia umum. Apabila air sampai 2 kolah, dia tak boleh jadi najis. Dia umum. Bab umum dalam usul fiqh. Apa dia punya umum? Dia berubah ke, dia tak berubah ke, dia tak akan jadi najis. Itu muqtada daripada umum. Hadis itu tak sebut pun. Faham? Tak sebut pun bahawasanya kalau dia berubah dia akan jadi najis kan? Tak ada kan? Itu tuntutan daripada hadis ni. Tapi dalam mengeluarkan hukum, kita perlu gabungan hadis dan hadis, ataupun gabungan dalil dan dalil. Faham? Bukan satu hadis je keluar hukum. Hadis ini dicampur dengan hadis yang sekarang kita baca ni, dicampurkan, maka keluarlah natijah hukum. Itu cara istinbat. Jadi ada hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa idza ghalaba ala illa ma ghalaba ala illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Faham? Ada riwayat yang lain? Baca? Habis. Itu je. Terus masuk fa inzalah. Dalam Iqna' ada diterangkan. Kita mempraktikan kaedah umum yang ditaksiskan. Faham? Hadis yang kedua berbunyi air tidak menajiskan akan dia oleh sesuatu, melainkan apabila mengatasi ala rihi. Dia dalam riwayat lain au, dia dalam riwayat yang lain dengan kalimah au. So kita pakai riwayat tu. Dia ada beza tu kalau waw dengan au. Sebab tu dalam usulul fiqh dia ada satu tajuk dia ma'anil huruf. Makna-makna huruf. Dia ajar kita au makna apa, waw makna apa. Kerana ia penting untuk kita maknakan pada dalil, supaya kita maknakan ataupun kita faham dengan betul. Ada beza kalau waw ada berbanding au. Kalau waw makna dia apa? Kalau perubahan itu pada tiga sifat, barulah dia jadi mutanajjis. Melainkan apabila ghalib atas warnanya dan baunya dan rasanya, dia kena dan tu dipanggil jamak mengimpulkan. Berubah tiga-tiga tu barulah air tu jadi mutanajjis. Tapi dalam mazhab Syafi'i salah satu je. Ambil mana tu yang salah satu tu, sahaja sudah memadai daripada riwayat yang datang dengan kalimah au. Faham? Jadi hadis riwayat Ibn Hibban dengan hadis riwayat Ibnu Majah, cuba tengok. Dia panggil berlaku silang. Hadis ni berlaku silang. Okey, tulis kat papan hitam. Kita tengok, kita praktikkan am dan takhsis yang kamu dah belajar dalam Jam'ul apa? Jam'ul Jawami'. Ustaz Muaz kan ajar tahun lepas. Habis kan? Habis tak? Kias? Tak sempat. Itu bukan belajar saja tu. Dia mesti dipraktikkan. Dibuat latihan-latihan, lama-lama kita akan faham. Dia sangat penting untuk kita menguasai ilmu istinbat. Faham? Jadi buat H, tulis satu H, satu lagi Jim, belah sini, setara dengan dia. Jauh sangat. Setara dengannya. Setara dengannya. Apa maksud setara dengannya? Sama paras dengannya. Oh, kena ukur juga. Macam panjang sangat nak ukur. J.
Ustaz apa mana? Ustaz Nazmi. Oh. Jadi hadis, kita cuba faham hadis tu. Usul fiqh untuk kita faham. Kalau hadis yang pertama ni, dia ada memberi makna, dia ada memberi makna apa? Umum. Dia ada umum pun ada, khusus pun ada. Dia ada khas, dia ada am. Apakah makna umum dalam hadis tersebut? Makna umum dalam hadis tersebut bahawasanya apabila air itu dua kolah, dia tidak boleh jadi najis. Dia tak boleh jadi najis. Apa umum dia? Dia berubah ke, tak berubah ke, dia tak boleh jadi najis. Faham? Sebab dia tak sebut pun kecuali kalau berubah. Ada sebut tak dalam riwayat yang pertama? Tak ada. Apakah makna khusus dalam hadis ini? Makna khususnya ialah apabila dia mencapai dua kolah. Itu khusus. Faham? Hadis nombor 2. Al-ma' la yunajjisuhu syai'un illa. Faham? Idza ghalaba illa ma ghalaba ala yang seterusnya. Apa makna umum yang kita boleh faham daripada hadis ni? Air, apa makna umum? Saya boleh keluarkan makna umum ni. Ini Zimam, Ziyad, Zaki, warga Z. Hadis ni pula, dia punya tuntutan dia, air tu 2 kolah ke, kurang 2 kolah ke, dia tak sebutkan 2 kolah kan. Dia tidak boleh jadi najis dengan sebab masuk najis. Walaupun kurang 2 kolah, tak akan boleh jadi najis kecuali dengan satu syarat je. Bila berlaku perubahan. Bila berlaku perubahan. Itu makna umum dia. Apa makna khusus dalam hadis yang kedua ni? Makna khusus adalah apabila berlaku perubahan, dia akan jadi najis. Faham? Maka ulama mengatakan perkara khas dalam hadis Ibn Hibban telah mentakhsiskan umumnya hadis Ibnu Majah. Faham? Perkara khas dalam hadis Ibnu Majah telah mentakhsiskan umumnya hadis Ibn Hibban. Okey, kita ambil yang apakah perkara khas dalam hadis Ibn Hibban? Air itu apabila 2 kolah. Faham? Apakah perkara umum dalam riwayat Ibn Majah? Tidak ada beza 2 kolah ke bukan 2 kolah. Maka kita kata al-ma' yang dimaksudkan dalam hadis Ibn Majah tu maksudnya air 2 kolah. Faham? Umum dia itu telah ditaksiskan dengan makna khas yang ada dalam riwayat lain. Jadi al-ma' tu maksudnya apa? Air 2 kolah. Ditaksiskan lagi, walaupun al-ma' tu asal makna dia umum, tapi ditaksiskan maknanya berdasarkan riwayat lain. Dan umumnya hadis yang 2 kolah ni, yang mengatakan tak ada beza berubah ke tak berubah, ditaksiskan keadaan itu kepada apa? Al-ma'u idza balagha al-ma'u kullatain lam yahmil khabasa ni. Zahirnya dalam semua keadaan kan. Semua keadaan itu dikecilkan maknanya kepada hanya dalam situasi apabila tidak berubah. Faham? Jadi kalau kita buat secara gabungan, maka kita akan tafsirkan hadis yang pertama begini. Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabatha ma lam yataghayyar. Faham? Ma lam yataghayyar tu ambil daripada mana? Ambil daripada hadis yang satu lagi. Faham? Al-ma' la yunajjisuhu syai'un. Al-ma' itu maksudnya al-ma' qullatain. Faham? La yunajjisuhu syai'un. Faham? Itu tariq istidlal yang digunakan di sini, menggunakan kaedah apa? Menggunakan kaedah mentakhsiskan am. Menggunakan kaedah mentakhsiskan am. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam bab air ni mazhab Maliki paling ringan. Sehingga Imam Ghazali, beliau dalam bab air ni dia lebih suka mazhab Maliki.
Begitu juga ada ulama-ulama Syafi'i yang begitu. Faham tak? Mazhab Maliki ni dia pegang hadis Ibnu Majah. Air tak boleh jadi najis melainkan berubah. Bas. Jadi kalau secawan air kosong masuk teh cicak, air tu masih boleh diminum. Buang teh cicak, minum. Ataupun minum sambil ada teh cicak. Jangan telan je teh cicak tu. Boleh. Tak ada masalah. Faham? Jangan bagi sentuh bibir je. Boleh. Jadi mazhab Maliki dia pakai hadis yang Ibnu Majah. Hadis tersebut al-ma' la yunajjisu syai'un. Dia pakai mutlak. Air tak boleh dinajiskan oleh apa pun melainkan berubah. Bas. Dia hanya najis kalau berubah. Jadi mereka tak pakai mentaksiskan. Dia benda tu mabni atas perbezaan dalam usul fiqh. Jadi Imam Ghazali dalam Ihya ada tulis. Dan juga misalnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pun sama. Dia lebih suka memilih pendapat Imam Malik. Jadi orang yang dibalai dengan was-was dalam bab najis ni dia boleh pakai dalam mazhab Maliki. Faham? Bahawasanya air ni hanya akan jadi najis kalau apa? Berubah. Faham tak? Selagi tak berubah tak jadi najis. Dan kebetulan mazhab Maliki ni banyak di negara yang kurang air. Negara Afrika. Faham? Mazhab Maliki ni dia banyak dekat negara yang kurang air. Jadi kalau contohnya kita tak ada air, satu beldi, tiba-tiba masuk teh cicak satu, mazhab Syafi'i air tu kena buang. Air tu najis. Kecuali kalau dia boleh top up air sampai jadi 2 kolam. Masalah dia memang tempat tak ada air. Nak top up macam mana? Kan cara dia mazhab Syafi'i nak bagi dia jadi air mutlak semula ialah dengan jadikan 2 lah. Air tu tadah. Tadah kan sebut perkataan tadah tadi. Tadah tu maksudnya boleh tadah sebaldi je. Air embun contohnya. Tempat tak ada hujan ni tak ada embun. Betul tak? Tempat yang jarang hujan dia ada embun tak bagi-bagi? Ada? Agak-agak tak tahu. Tak kisahlah dia tak ada air aircon ke. Mungkinlah. Tapi ada bahasan boleh tak air aircon tu digunakan untuk bersuci? Boleh tak? Itu tajuk lain bahasan ni. Jadi kalau di tempat tu air tu tak ada masalah walaupun masuk teh cicak kan. Sebab air tu masih boleh digunakan. Sebab 2 biji teh cicak, 2, 3, 4, 5 biji pun dia tak boleh mengubah warna, bau dan rasa air yang banyaknya sebeldi. Jadi begitu berlakunya dalam mazhab Maliki. Dan Allah takdirkan banyak mazhab Maliki ni dekat tempat yang macam Afrika, di belah-belah sana banyak Maliki. Afrika, Morocco, negara Afrika lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya apa tadi? Duduk. Entah nak baca ke apa? Anda ngantuk ke nak baca? Sambung. Tak habis kan baca syarah? Habis dah syarah? Tak habis lagi. Seterusnya ini kali pertama kita berjumpa beristidlal menggunakan hadis. Kali pertama. Sebelum ni semua elat kan di hadis. Tengok macam mana cara istidlal dia. Ini secara ringkas lah, tapi boleh membentuk kefahaman kita istinbat. Okey. Kemudian zala taghayyuruhu bi nafsihi ay min ghairin lima bi syai'in ilayhi. Fa anzala bitulil muksin. Lagi? Au bima'in min dhamma ilayhi. Tahura. Ma'ruf. Makna dia jelas kan? Lagi? Kama kana li zawali sababin najasati. Tahura kama kana. Faham? Sucilah ia seperti mana sedia kala. Kana tu macam seperti mana sebelum ini. Seperti mana adalah ia. Ia maksudnya sebelum ini. Faham? Kama kan. Kemudian li. Li ni elat dia. Elat kepada masalah ni. Dalil lah. Kenapa? Tadi saya dah terang tadi. Sebab elat dia jadi najis taghayyur.
Bila taghayyur tak adalah ilat. Bila tak ada ilat, tak adalah hukum. Kembali berasal. Li zawali لزوال سبب النجاسة seterusnya أو بمسك وزعفران وخل wa khilin khal خل khil mana lain, khal mana lain. Faham? Mereka pula pasal أي لم توجد رائحة semua benda kena usaha, faham tak? Nak tidur pun kena usaha. Nak tidur pun kena usaha. Cari tempat yang ustaz tak nampak. Kena usaha juga. Orang nak mencuri pun kena usaha. Yang baik kena usaha juga. Lagi, macam mana ulama dulu belajar lughah, Sibawai, Khalil, Ismail. Dia pergi masuk dalam kampung-kampung ni. Faham? Bergaul dengan orang Arab Badui, dengar macam dia cakap, tulis, hafal syair-syair dia. Berpuluh tahun Sibawai membentuk nahu. Dan senang, Imam Syafi'i 20 tahun belajar lughah dengan Bani Huzail. 16 tahun. Faham? Duduk dengan Bani Huzail tu 16 tahun. Dia tu sendiri dah Quraisy. Faham? Tapi untuk memperolehi yang kita belajar dalam, untuk satu orang tu dia apa? Dia boleh faham Quran dan hadis dengan betul. Dia kena belajar bahasa Arab yang zaman jahiliah. Faham? Sebab itu bahasa Arab yang pada ketika itu diturunkan Quran. Sebab itu kalau dalam sistem pengajian di India Pakistan, dia akan belajar syair-syair Arab jahiliah. Dia akan belajar As-Sab'ul Mu'allaqat contohnya. 7 syair digantung di Kaabah. Itu semua syair jahiliah, bukan Islam. Kenapa belajar? Dan syair tu bukan syair puji Nabi, tak. Syair puji perempuan lah. Ada syair yang macam lucah lah. Perempuan yang berperut gendut. Ada dia punya syair macam tu. Tapi dipelajari juga kerana nak ambil bahasa dia. Terpaksa. Untuk mendapat bahasa Arab yang tulen. Di zaman jahiliah. Sebab bahasa ni dia mengalami perubahan yang rosak pada zaman selepas tu. Kita tak nak bahasa Arab yang sebetul, tulen, supaya memahami maksud daripada ayat dalam Al-Quran seperti mana ketika ia diturunkan. Sebab itu dipelajari syair, dibaca. Okey. Jadi kita yang bukan Quraisy, bukan Arab pun, tak ada bergaul pun dengan Arab. Jadi kalau tak ada usaha, tak ada apa, zero. So usaha antaranya ialah kita bergaul dengan kamus. Kamus. Ada sekali Sibawai ni ajam, bukan orang Arab. Dia orang ajam. Maknanya dia telah belajar lughah ni. Maka lebih kurang lah kisah dia, macam dia jumpa guru dia, adakah dia telah mencapai tahap yang boleh dah, maknanya jadikan rujukan. Bukan macam itulah kisah dia. Dia kata, kamu pergi kampung ni, pergi ke rumah ni, pergi, dia ketuk pintu. Lebih kurang macam itulah kisah dia, atau seumpama dengannya. Ketuk pintu, satu orang budak perempuan keluar. Maka dia tanya, mana ayah? Apa perkataan yang digunakan tak pastilah, tapi dalam riwayat tu ada tulis. Tapi makna dia, di mana ayah masa jumpa Syekh. Kemudian budak tu jawab. Dia kata, Abi fa'a ilal fayafi, fa idza fa'al fa'u afa. Sekali tu. Lepas tu Sibawai kata apa dia? Dia tanya, apa dia? Kau cakap apa tadi? Budak tu cakap laju lah, Abi fa'il fayafi fa idza fa'al fa'u afa. Dia kata, apa dia cakap? Maka budak tu kata, Umi, ini ada orang ajam kat luar ni, dia datang nak cari ayah. Faham tak? Maksudnya, bila dah sekali cakap tak faham, maka budak kata, ni Umi ni ada orang ajam ni. Maknanya sebab dia sekali dengar, dia tak dapat detect apa maksud. Padahal dia telah
itu setelah berpuluh tahun dia menghabiskan masa dia untuk lurah. Untuk lurah. Contoh kalau orang yang berkecimpung dengan lurah ni, kalau dekat universiti tu, antara kuliah yang susah kuliah lurah. Satu dia kena ada jiwa, faham? Lurah, yang ni bukan lurah lagi, ni biasa. Lurah ni sastra. Ini belum lagi dikira sebagai lurah kan. Dalam kitab fiqh dia tak ada lurah yang sahabah. Faham? Dia bukan nak bersastra, dia tengah hukum. Jadi perkataan biasa je. Dia ada yang atas lagi, lurah kan. Jadi selepas itu baru dia sedar maksudnya dia masih lagi acam. Budak tu budak badui, faham? Tak faham apa yang cakap dia, tak faham. Mungkin kalau budak cakap perlahan dia dapat detect lah, tapi begitu. Faham tak? Ay lam tujad raihatul najasati lil miskin wala launiha wala. Ada satu kisah tu, satu orang ni nama dia Ma'arri, Abu A'la Ma'arri. Satu dia buta. Dia masuk dalam satu majlis, dia tersadung kaki satu orang. Maka orang tu jenis suka maki. Dia kata, "Kalb, anjing mana sadung kaki aku?" Dia kata kalb. Maka dia ni ahli lurah, orang alam arif, buta tapi ahli lurah. Dia kata, anjing ni, dia cakap dalam bahasa Arab lah, anjing ni adalah orang yang tak boleh bagi tahu apakah nama-nama bagi anjing dalam bahasa Arab. Faham? Abu A'la Ma'arri ni kata, dia kata, al-kalbu walladhi la yadri asma' al-kilab. So anjing adalah orang yang tak tahu dalam bahasa Arab ada berapa nama-nama anjing. Orang tu anjing, dia kata. Dia maki balik orang tu. Maka jadi ulama mengambil perkataan Abu A'la Ma'arri ini sebagai, siapa yang tak tahu, tak hafal nama-nama anjing, dia anjing. Maka ada ulama tulis, ceritakan dalam Mihad ada. Tajuk dia At-Tabarri min Ma'arratil Ma'arri. Tajuk kita tu. Berlepas diri daripada celaan Abu A'la Ma'arri. Jadi ulama tu dia telah tulis syair mengumpulkan nama-nama anjing dalam bahasa Arab. Tajuk dia apa? Berlepas diri daripada celaan Ma'arri. Maksudnya aku dah boleh bagi tahu nama-nama anjing, jadi jangan panggil aku anjing. Itu masuk tajuk kita tu. Faham? Tulis. Tujuh kita ahli lurah lah ni. Berlepas diri daripada apa? Daripada dipanggil anjing. Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi, dia telah menulis satu syair mengumpulkan nama-nama singa. Singa yang dia maksudkan dalam syair itu adalah guru dia, nama Abdul Hamid adalah guru dia, orang Patan. Dia begitu menyanjungi guru dia, menyayangi guru dia. Guru dia ni orang panggil singa, syair, surdu. Jadi dia tulis syair sebagai satu pujian terhadap guru dia. Tapi dalam syair tu dia kumpulkan 700 nama singa dalam bahasa Arab. Faham? Dia buat dalam bentuk syair. 700. Kalau kumpul secara nasar senang je. Tapi dimasukkan dalam syair tu, macam mana? Nak fikir, nak susun ayat semua kan? Tapi Maulana Musa orang Ajam, orang Pakistan, dia ada buat kitab tu. Faham? Saya tak ingat nama dia. Bolehlah kita tengok apa nama kitab tu. Mengumpulkan nama singa 700. Faham? Apa pun kita tak tahu. Yang masyhur adalah Usama, misalnya kan, Haidar, Asad, Khutram, apa lagi. Lebih ini 700 nama singa. Jadi kalau kita ni tak bagi masa untuk bahasa Arab, kita memang tertinggal lah. Benda banyak, faham? Bukan sikit, benda banyak. Jadi kalau kita tak sentiasa menambah perbendaharaan kata kita, memang kita duduk belakang lah. Mungkin akan dipanggil kalb oleh Abu A'la Ma'arri.
Okey. Baca. Habis dah waktu. Seterusnya khal. Khil. Tengok khil mana apa? Khil mana apa? Kawan dia khil. Huwa khillun lahu. Khil mana khalil. Kita kena sendiri timbulkan minat kepada bahasa. Khil mana apa? Kawan. Sahabat. Daripada khalil, khalil khil. Sahabat yang akrab khil. Sama macam hib. Hib dengan habib sama. Khalil ataupun hibbun. Huwa hibbun li. Dia adalah orang yang aku sayang. Huwa khillun ataupun huwa khalil. Sama. Dia ada satu kitab. Ni untuk peminat lughah. Dia ada satu fan dalam lughah ni dipanggil muthallas. Faham? Muthallas. Muthallas ni satu perkataan yang bilangan huruf dia sama, dia boleh dibaca 3 baris. Itu dipanggil muthallas. Kalau baris ni makna ni, kalau baris ni makna ni, kalau baris ni makna ni. Jadi ada ulama dia ada satu kitab namanya Muthallas Qutruk. Contohnya ulama tu nama Qutruk. Jadi dia menghimpunkan perkataan-perkataan yang musallas ni dalam syair. Ibnu Malik pun ada juga tulis nazam syair tentang musallas. Contohnya bar, bir, bur kan. Itu dia panggil musallas. Kalau baca bar maknanya darat, kalau baca bur maknanya gandum, kalau baca bir maknanya kebaikan. Faham? Kalau baca khal maknanya cuka, kalau baca khil maknanya kawan, kalau baca khul ada tak khul? Khul tak ada. Ada. Kalau tak ada, dia tak jadi musallas. Faham? Kalau baca ghal, ghil mana apa? Ghul mana apa? Dua je. Ada tak ghal? Ghal isim. Ghal fa'il ada. Ghal isim ada. Tak ada. Kalau tak ada, tak jadi musallas. Jadi musallas. Dikumpulkan untuk senang ingat. Okey? Mustaqam ada kitab tu. Tengok. Nariklah benda tu. Allahu Akbar. Baca. أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك ولا لونها بالزعفران ولا طعمها بالخل فلا يضر بالشك في أن التغير زال أو استتر. Sebab syak, perubahan tu hilang ke ataupun tertutup. Faham? Kita syarat, kalau tak pasti, kita kembali kepada asal. Asalnya perubahan masih ada. Faham? Asalnya perubahan masih ada. Kemudian walizahiru al-istitar. Wa apa? Wa? Walizahiru. Wali. Bali zahiru. Bahkan zahirnya perubahan tadi bukan hilang tapi istitar, tertutup. Faham? Maghlub. Kemudian وكذا تراب وجسم أي هبس أي جبسون. جبسون جبسون في الأزهر للشك المذكور. والثاني يظهر والثاني maksudnya qaul yang muqabil azhar. Yang disebut wasani je maksudnya al-qaulu al-thani. Qaul yang kedua kata apa? Yathuru bidzalika ay biturabin wa jissin. Kemudian لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستطيع التغير. lagi la yaghlib ya Allah. Lagi dufi'a بأنه يقدر الماء. lagi والكدورة من أسباب الستر فإن صفى الماء ولا تغير به طهورا جزمان. lagi
Bas. Itu. Wa kadza tu fil azhari ni, khilaf ni hanya untuk dua masalah aja. Faham? Dia bukan khilaf untuk masalah miskun dengan za'faran. Yang tu tak ada khilaf. Wa kadza turabun wajisun fil azhari. Faham? Dia kena tahu tu. Azhar tu merujuk kepada mana? Dia merujuk kepada masalah lepas kadza. Bukan masalah sebelum kadza. Sebelum kadza tak ada khilaf. Jadi kita jawab bahawasanya dia kata benda tadi yang masuk tadi, tanah dengan jis tu, dia tidak ghalib atas salah satu daripada sifat-sifat air. Tak, kita kata wadufi'a, disanggah dalil tadi. Faham? Disanggah dalil qaul sani tadi. Dengan apa? Kita kata air, tanah tersebut telah mengeruhkan air. Yukaddir. Faham? Dalam bahasa Melayu kan kita ada ambil yang keruh, ambil yang apa? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Dalam bahasa Arab ada. Khudh ma safa wa da' ma kadara. Faham? Khudh ma safa, da' ma kadara. Ambil yang bersih, buang yang keruh. Kemudian li'anna kuduratal ma' wal kudurah ke kadurah? Kudurah. Wal kudurah min asbab as-sitri. Satri. Asbab as-sitri. Sitir mana lain? Satir, sathar. Sitrun. Sitrun makna apa? Penutup kan? Satrun masdar yang menutup. Menutup. Sitrun penutup. Faham? Lagi? Tapi kalaulah contohnya kan, tanah, tadi kata tanah masuk dalam air yang berubah dengan sebab air kencing, lalu keruh, maka kita kata apa? Kita kata air itu masih tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi lama kelamaan kan tanah ni dia mendap. Dia mendap, air jadi jernih semula. Dia kata fa'in safal ma'. Bila air itu kembali menjadi jernih dan kita tengok dekat air tersebut tak ada warna air kencing. Faham? Tak ada warna air kencing contohnya. Tak ada bau. Maka air itu suci tanpa syak lagi. Jazman. Maksudnya tanpa khilaf. Qaulun wahidun bila khilaf. Faham? Jazman ni maksudnya apa? Qaulun wahidun bila khilaf. Au ajzimuhu jazman. Dia maf'ul mutlaq kepada fi'il mahzuf. Okey? Au jazamtuhu jazman. Sebab apa? Tadi kan kita kata kalau tanah masuk, kita khawatir warna air kencing tu telah apa? Tertutup disebabkan tanah. Sebab tu bila syak je maka kita hukum macam asal. Tapi bila air tu jernih ternyata air kencing tak ada dah, maka ternyata bahawasanya berlakulah yang dipanggil apa? Hilangnya perubahan. So bila hilangnya perubahan, dia kembali kepada tadilah. Air itu boleh digunakan untuk bersuci. Tadi masa dia keruh tu kita tak boleh guna sebab tak pasti adakah warna kencing itu memang dah hilang ke ataupun dia tertutup dengan kekeruhan air. Tapi bila jernih ternyata dah tak ada warna kencing, maka terbuktilah bahawasanya bukan dia tertutup, memang dia telah hilang. Maka kembali kepada kaedah asal. Bila hilangnya perubahan, maka bolehlah digunakan untuk apa? Bersuci. Wallahu a'lam bissawab. Kalau orang Arab yang masih terjaga dia punya as-saliqah. Saliqah tu fitrah bahasa tu. Dia bukan belajar, dia membesar dengan persekitarannya, maka dia ada zauq. Faham? Zauq. Dia rasa pun dia tahu. Dia bercakap dengan rasa. Faham? Dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang fasih itu dengan dipanggil, ada bahasa Arab yang saliqah. Ada satu orang dia baca ayat Al-Quran di hadapan seorang badui. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim. Dia baca macam tu lah.
Seorang Arab Badui dia kata, betul ke? Dia tak hafal Quran. Tapi bila dia dengar tu dia rasa macam ada tak kena ayat tu. Faham? Ayat tu salah kan? Wallahu azizun hakim. Dia rasa betul ke bacaan tu? Lebih kurang macam tu lah kisah dia. Dia kata sebab satu orang yang hakim ataupun baligh, dia akan menyusun ayat dengan meraihkan munasabah. Faham? Sebab dia kata, Arab Badui dia kata kalaulah dia itu bersifat ghafurur rahim, dia tak akan kata faqta'u aydiyahuma. Faham? Dia tak akan kata faqta'u aydiyahuma. Jadi dia macam ada tak kena, dia tak kena pada susunan ayat tu. Dia betul. Sebab itu ayat itu ditutup dengan wallahu azizun hakim. Aziz menunjukkan keperkasaan dia, hakim kebijaksanaan dia. Baru sesuai dengan hukuman. Faham? Sebab itu dalam tahun ni belajar usul tafsir kan, tahun ni kan. Dah belajar dah? Siapa aja? Ustaz Azmi. Azmi. So apa ni kitab apa nama kita tu? Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir. Habis. Sampai kita habis. Setengah. Kita tak sampai lagi bab ni. Jadi dalam kitab tu diterangkan setiap Asmaullahil Husna yang ditutup sesuatu ayat dengannya, dia akan ditutup dengan nama-nama yang munasabah bagi konteks ayat. Ayat tu cerita tentang apa? Maka dia akan dibawa nama-nama Allah yang munasabah. Jadi dalam konteks ayat hukum, maka dia tak akan bawa Ghafurur Rahim. Tak akan bawa. Jadi itu dipanggil zauq tu. Zauq balaghah. Orang Arab Badui tu didengar, dia kata kalau maksud dia tu lah, daripada segi tuntutan ilmu balaghah, bukan macam tu ayat dia. Dia tak boleh ditutup dengan kalimah yang macam tu. Dia maka ternyata betul lah. Ternyata apa? Betul. Salah. Ayat tu salah. Orang tu baca salah. Yang betulnya wallahu aziz zun hakim. Maka dia sesuai lah dengan ayat hukum. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kemudian Wallahu ghafurur rahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Kemudian wa huwal qawiyyul. Mana habis dalam kelas ni? Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Faham? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wallahu ghafurur rahim. Nampak? Wallahu ghafurur rahim. Tengok kepala ayat dia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Ayat tu kan tentang rahmat, maka ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kemudian innallaha ghafurur rahim. Faham? Itu sama ayat munasabah dia. Tengok ayat pula wallahu azizun dzuntiqam wallahu syadidul iqab. Cuba tengok ayat sebelum tu. Macam mana ayat dia? Jadi dia ada kesesuaian. Itulah balaghah kan. Dari kesesuaian dia. Kamu belajar usul tafsir satu je kitab. Dalam madrasah ni. Satu je. Sebab tu cuba habiskan. Carilah mana ustaz ajar. Habiskan kitab Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir karangan siapa? Zimam. Ziyad. Karangan siapa? Mengarang pun tak ingat. Apa? Tak tahu.
InsyaAllah. Macam mana dapat berkat kitab tak tahu nama pengarang? Ni. Nama apa? Ha? Nama dia? Abdul Aziz. Nama ustaz mengajar apa? Bin? Ha? Salah. Nama ustaz yang mengajar? Bin Madris. Ke Idris. Untuk kau lah nama orang. Idris lain, Madris lain. Dah nama dia macam tu lah. Boleh tukar. Faham? Macam satu orang dulu ada belajar sini, nama dia Khairul Muflihun. Jadi walaupun Arab dia salah, tapi bapak dia bagi nama macam tu lah. Kalau orang tanya apa nama dia, Khairul Muflihun. Tak salah, Khairul Muflihin. Betul ke? Tak. Yang salah tu Khairul Muflihin sebab nama dia bukan Khairul Muflihin. Nama dia ialah Khairul Muflihun. Bukan orang tu tanya I'rab Khairul Muflihun tu betul ke tak? Apa betul? Jawapan dia salah. Sekarang nama dia apa? Faham? Nama dia Khairul Muflihun. Betul tak? Bukan Khairul Muflihin. Salah tak salah itu bab lain kan? Okey. Apa benda tadi? Nama pengarang apa? Itu kan nama dia. Nama dia. Itu lakab dia. Duduk. Nama dia, siapa tahu? Bin Abdul Rahim. Abdul Aziz anak dia. Abdul Aziz bin Syekh Waliullah Dahlawi. Ahmad bin Abdul Rahim Ad-Dahlawi. Merujuk kepada Delhi, India. Jadi kitab tersebut adalah satu-satunya kitab usul tafsir, satu-satunya. Faham? Ataupun dipanggil ulumul Quran. Tak ada lain lah. Jadi kalau kamu belajar tak habis, kira tak ada apa kitab lain backup. Kalau kita belajar nahwu kan, dua, kitab nombor 3, kitab nombor 4. Kitab tu tak ada. Sepatutnya kita kena tahu maqasid ulum tersebut sekali lalu dalam sebuah kitab kan. Dengan kaedah pengajian macam tu. Jadi kena habiskan. Di tempat lain, kitab usul tafsir ni adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu besar, 2 jilid, Imam Sayuti. Itu besar lah, dakham. Kalau di pondok, kitab usul tafsir yang dipelajari ialah Manzumah Zamzamiyah. Faham? Dalam bentuk nazam. Itu masyhur lah kitab ni. Fazul Kabir ni yang aliran Deobandi dia belajar. Tapi kalau pondok kat Mekah ke, dia panggil Manzumah Zamzamiyah. Zamzam tu lakab kepada pengarang kitab tu. Dan dia ada syarah dia. Faham? Faidul Khabir. Syarah kepada kitab usul tafsir Manzumah Zamzamiyah. Faham? Itu pun. Jadi kalau kita ada peluang, kita tambah lagi kitab usul tafsir yang kita perlu belajar. Dia usul tafsir ni, dia khas lagi daripada usul fiqh. Usul untuk tafsir Quran. Faham? Kaedah. Kalau orang tu tak belajar tafsir, dia tak boleh tafsir Quran. Faham? Dia tak tahu kaedah tafsir. Ataupun usul tafsir ni, dia usul untuk faham Quran. Dia ada kaedah dia. Faham tak? Dia ada dia punya fan dia, hudud dia. Sedangkan maksud daripada kita belajar ni untuk faham Quran. Belajar nahwu, sorah ke, maksudnya Quran. Jadi kalau kita belajar tak sampai dia punya objektif dia, tak sampai dia punya puncak dia, kita istighal dengan mantik, istighal dengan nahwu, tapi tak sampai kepada faham Quran, kira kita tak sampai lah dia punya objektif. Tapi ini semua adalah alat untuk mencapai Allahumma salli ala sayyidina objektif tersebut. Jalaluddin bin Abdul Rahman, nama dia kan? Jalaluddin Abdul Rahman. Musayuti nama dia Abdul Rahman.
Ada kisah dia. Ayah beliau, beliau ni apa dipanggil? Ibnul Kutub ke apa nama dia? Tahu tak kisah ni Imam Sayuti ni? Tahu? Tak tahu. Imam Sayuti orang mana? Kedah. Sayuti. Imam Sayuti orang mana? Imam Sayuti orang mana? Mesir. Faham? Tempat nama Asyuk. Faham? Dari situ Sayuti. Dia Abdul Rahman. Jalaluddin ni Bala Jalalain kan? Ada nama Imam Sayuti. Baca ke riwayat hidup Imam Sayuti?